Sosial CW230924831. Hari ini saya akan membentangkan refleksi pengetahuan pedagogi dalam pengajaran bahasa Melayu. Refleksi ini memberi tumpuan kepada dua perkara utama, yaitu langkah-langkah untuk meningkatkan penguasaan pengetahuan pedagogi dan juga contoh situasi bagaimana kekurangan pengetahuan pedagogi boleh menjejaskan pembelajaran pelajar. Isu ini penting kerana pedagogi merupakan asas kepada keberkesanan pengajaran. Tanpa penguasaan pedagogi yang baru, proses PDP sukar mencapai objektifnya walaupun guru menguasai isi kandungan dengan baik. Seterusnya, saya untuk kepada maksud pengetahuan pedagogi. Pengetahuan pedagogi bermaksud ilmu dan kemahiran tentang cara mengajar dengan berkesan, termasuk pengurusan diri belajar, kawalan kelas, komunikasi dengan pelajar, dan pemilihan strategi PDP yang sesuai. Seorang guru yang mempunyai pengetahuan pedagogi yang baik dapat menyusun aktiviti PDP secara sistematik, mengurus tingkah laku pelajar, serta menyesuaikan pengajaran dengan tahap kebolehan dan minat pelajar. Dalam kursus kaedah mengajar bahasa Melayu, saya telah mempelajari bahawa pedagogi bukan sekadar teori, tetapi perlu diamalkan dan disesuaikan mengikut keperluan pelajar dalam belajar sebenar. Seterusnya ialah isu kekurangan pengetahuan pedagogi. Kekurangan pengetahuan pedagogi dalam kalangan guru boleh menyebabkan berbagai kesan negatif terhadap PDP. Antaranya ialah kelemahan pengurusan diri belajar, menyebabkan suasana tidak terkawal dan pelajar sukar fokus. Kawalan kelas yang lemah menimbulkan gangguan disiplin. Ketiga ialah komunikasi yang kurang berkesan, menyebabkan pelajar tidak memahami arahan guru. Yang keempat, pemilihan strategi PDP yang tidak sesuai menjadikan pelajar bosan dan pasif. Semua ini menunjukkan bahawa guru bukan sahaja perlu tahu apa yang hendak diajar, tetapi bagaimana cara terbaik untuk mengajar. Seterusnya ialah contoh situasi kekurangan pedagogi. Sebagai contoh, dalam satu sesi PDP bahasa Melayu, guru hanya menggunakan kaedah syarahan tanpa melibatkan pelajar. Akibatnya pelajar cepat hilang minat dan gagal memahami isi pelajaran dengan mendalam. Dalam situasi lain, semasa aktiviti kumpulan dijalankan, guru tidak memberi arahan yang jelas dan tidak menetapkan peraturan kerja kumpulan. Ini menyebabkan pelajar berbual, bermain, dan tidak menyiapkan tugasan. Ada juga guru yang kurang kemahiran berkomunikasi interpersonal. Mereka jarang memberi pujian atau maklum balas positif, menyebabkan pelajar merasa tidak dihargai dan kurang bersemangat untuk belajar. Situasi-situasi ini menunjukkan bahawa kekurangan pengetahuan pedagogi secara langsung mempengaruhi motivasi dan pencapaian pelajar. Seterusnya ialah pembelajaran daripada kursus kaedah mengajar bahasa Melayu. Dalam kursus kaedah mengajar bahasa Melayu, saya belajar bahawa setiap pelajar mempunyai gaya pembelajaran yang berbeza. Ada yang visual, auditory, dan kinestetik. Oleh itu, guru perlu menggunakan berbagai strategi pengajaran seperti aktiviti berasaskan permainan bahasa, pembelajaran kooperatif, dan penggunaan bahasa autentik. Kursus ini juga menekankan pentingnya komunikasi dua arah antara guru dan pelajar. Guru perlu memberi peluang kepada pelajar untuk menyuarakan pandangan serta memberi maklum balas segera bagi memastikan kefahaman mereka. Saya juga belajar tentang pentingnya penilaian formatif dan refleksi selepas mengajar. Refleksi membantu guru menilai keberkesanan PDP dan memperbaikinya dari semasa ke semasa. Seterusnya ialah langkah meningkatkan pengetahuan pedagogi. Bagi meningkatkan pengetahuan pedagogi, beberapa
ialah menghadiri kursus dan bengkel pedagogi profesional untuk mengikuti perkembangan kaedah pengajaran terkini. Yang kedua ialah melaksanakan refleksikan diri selepas PDP untuk mengenal pasti kelemahan dan penambahbaikan. Yang ketiga ialah menggunakan teknologi dalam pengajaran seperti video interaktif, kuis digital, dan aktiviti pembelajaran. Yang keempat ialah menyertai komuniti pembelajaran profesional PRC, berkongsi idea dan pengalaman dengan rakan sejawat. Dan yang kelima ialah melaksanakan kajian tindakan guru bagi menilai keberkesanan pendekatan yang digunakan dalam kelas. Dengan langkah-langkah ini, guru dapat membina kefahaman pedagogi yang lebih mendalam serta meningkatkan kualiti PDP. Seterusnya adalah kepentingan pengetahuan pedagogi. Yang pertama ialah meningkatkan kualiti PDP. Kedua ialah mengurus kelas dengan berkesan. Ketiga ialah menggalakkan pembelajaran aktif. Dan yang terakhir ialah melahirkan pelajar berpikiran kritis dan kreatif. Yang terakhir adalah penutup. Kesimpulannya, pengetahuan pedagogi adalah kunci kepada keberkesanan guru dalam menyampaikan ilmu. Kekurangannya bukan sahaja menjejaskan kualiti PDP, malah memberi kesan kepada perkembangan pelajar secara keseluruhan. Sebagai bakal guru bahasa Melayu, saya bertekad untuk terus memperkukuh pengetahuan pedagogi melalui pembelajaran, berterusan, dan refleksikan diri. Seorang guru yang berkesan bukan sekadar menyampaikan ilmu, tetapi mendidik dengan kepahaman, kesabaran, dan keikhlasan. Sekian, terima kasih.